Ya, Alif. Untuk itu, Sarawak bakal membangunkan rangka tindakan Sarawak Mampan untuk membimbing semua agensi kerajaan, perniagaan dan komuniti dalam mencapai matlamat pembangunan mampan menjelang 2030. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negeri yang seimbang dengan memberi fokus terhadap pembangunan sumber asli ke arah memastikan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian pada perasmian Persidangan Pemuliharaan Malaysia 2022 yang bertemakan sempadan baharu dalam pemeliharaan dahulu, kini dan masa depan Anjuran Sarawak Forestry Corporation SFC di Kuching. Jelas beliau rangka tindakan tersebut antara lain akan menangani kebimbangan berkaitan pemeliharaan biodiversiti dan pengurusan sumber asli dan pada masa yang sama mewujudkan persekitaran berinfrastruktur moden seiring dengan revolusi perindustrian keempat. Tambahnya lagi, langkah tersebut merupakan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kelestarian alam sekitar sebagai salah satu daripada teras utama inisiatif pembangunan Sarawak agar turut dinikmati generasi akan datang. Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun berkata, persidangan tersebut membincangkan isu-isu utama berkenaan pemeliharaan selain mencari penyelesaian menepani cabaran-cabaran yang membelenggu alam sekitar pada masa kini. Seramai 300 perwakilan terdiri daripada pakar dan saintis dalam bidang berkaitan dari dalam dan luar negara terlibat dalam persidangan tersebut. Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan Timur iaitu Nusantara bakal mewujudkan banyak peluang ekonomi kepada sektor swasta di Sarawak, terutamanya penggiat industri dan perniagaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menggesa sektor swasta di negeri ini untuk mengenal pasti aktiviti ekonomi yang berpotensi untuk dibangunkan seperti pembekalan barangan dan perkhidmatan. Kerajaan Sarawak akan menyediakan perkara asas seperti komunikasi, ekonomi hijau dan modal insan. Katanya dengan jangkaan sehingga 30 juta penduduk setelah Nusantara beroperasi, ia pasti memerlukan kepelbagaian perkhidmatan yang turut menambah minat kepada pelabur asing di Sarawak, terutamanya dalam sektor tenaga. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Makan Malam Anjuran Persekutuan Perniagaan Sarawak bagi mengalu-alukan rombongan ahli-ahli dari Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM di Kuching. Objektif lawatan itu adalah untuk mewujudkan kesedaran tentang peluang pelaburan di Sarawak selain mewujudkan platform untuk para ahli menjalin rangkaian. Acara selama 3 hari rombongan tersebut termasuk lawatan ke Hutan Simpan Semenggoh dan Pusat Biodiversiti Sarawak serta upacara penanaman pokok bagi memperingati lawatan NCCIM. Projek bekalan air bersih di bawah program Grid Bekalan Air Sarawak di Sarike dijangka siap Ogos depan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata projek yang bernilai RM8.85 juta itu akan memberi manfaat kepada penduduk di 13 buah rumah panjang di Sarit Utara. Jelasnya, projek tersebut sepatutnya siap April tahun lepas namun mengalami kelewatan susulan masalah kekurangan simen dan pengubahsuaian reka bentuk. Kemudahan asas seperti air, bekalan elektrik dan telekomunikasi, terutama sekali di kawasan-kawasan di luar bandar. Ini merupakan program integrated program untuk negeri Sarawak di mana kemudahan infrastruktur ini akan memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melawat Sungai Baji Agropark di Sarike. Ujarnya lagi, projek ini selari dengan usaha kerajaan negeri yang mahu menyalurkan bekalan air yang mencukupi dan bersih kepada rakyat. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang juga memaklumkan kerja-kerja pemasangan paip telah siap manakala kerja-kerja pembinaan tangki bertingkat tinggi dan pam pengalak sedang dilaksanakan. Konsep smart farming atau pertanian pintar harus diperkasakan selain perlu didedahkan kepada masyarakat. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini kerana menerusi kaedah itu masyarakat akan lebih berpengetahuan di samping dapat menjana pendapatan dengan penggunaan teknologi moden dan terkini sehingga mampu meningkatkan produktiviti serta mengukuhkan rangkaian bekalan.
Beliau menegaskan penglibatan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar bagi mencuburi konsep pertanian ini amat digalakkan kerana ia akan menghasilkan keluaran produk yang lebih berimpak tinggi sekaligus memberi pulangan yang lumayan khususnya kepada golongan petani. Kita mau membentuk agroindustri. Pada masa ini kita mempunyai perancangan untuk social economy. Berarti kita mau mempertingkatkan pendapatan orang-orang kampung, terutamanya B40. Datuk Seri Dr. Steven Rooney berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melawat Sungai Baji Agropark di Sarike. Tambahnya lagi, Sungai Baji Agropark ini bakal menjadi destinasi para pelajar untuk mempelajari mengenai pertanian, memandangkan Sarike terkenal sebagai pengeluar hasil pertanian di Sarawak selain ekopelancongan. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria mahu semua institusi penjara di Sarawak diwujudkan bengkel latihan songket. Menyampaikan hasrat tersebut, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, Datuk Haji Nordin Haji Muhammad berkata perkara itu adalah bagi membolehkan penghuni penjara mendapatkan kemahiran untuk menjana pendapatan selepas menjalani penahanan dan pemulihan di penjara. Di samping itu, ujar beliau, keluaran hasil tenunan songket juga dapat ditingkatkan dengan penambahan bengkel latihan itu. Sarawak mempunyai satu pusat vokasional industri songket PV1 Sarah Pride di penjara Puncak Borneo. Setakat ini, sejumlah 289 kain songket dan 4 helai selendang tekah berjaya dihasilkan oleh penghuni penjara. Ke arah itu, bantuan berterusan daripada kerajaan negeri maupun persekutuan adalah diharap bagi merealisasikan usaha tersebut. Datuk Haji Nordin berkata demikian semasa lawatan rasmi Raja Permaisuri Agong ke PV1 Songket Sarah Pride Penjara Puncak Borneo. Tambah beliau lagi, sejajar dengan tema Hari Penjara ke-232, Jabatan Penjara komited untuk melahirkan penghuni penjara yang mahir dan diiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia SKM dalam bidang tenunan sekaligus memartabatkan tenunan asli Sarawak. Sekian berita dari Sarawak. Kembali Salam Keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puteri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Sila.